Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam slot kedua. Kamu masih lagi bersama dengan Cikgu Suzy. Pada hari ini dalam program Tuition Pintar Mada. Ingat Cikgu Suzy, ingat Tuition Pintar Mada. Hari ini kita akan sama-sama mengulang kaji mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah tahap 2. Baiklah, hari ini cikgu akan mengulang kaji bahagian C. Ingat tak bahagian C bahagian yang mana? Okey. Dalam bahagian C ini ialah soalan subjektif respon terbuka. Ada satu soalan sahaja tetapi membawa markah 10. Kalau 10 tu sangat besar. Jadi kita tengok sama-sama hari ini. Ini ialah antara contoh soalan bahagian C sesi akademik yang lepas. Ini yang lepas punya. Ini ialah contoh soalan. Yang pertama, kita tengokkan contoh soalan ini ialah tentang penghasilan produk kelapa sawit sebagaimana grafik. Kemudian yang seterusnya, kita tengok yang seterusnya ialah faedah-faedah berkebun. Ini contoh, ingat ini ialah contoh soalan sesi akademik yang lalu. Ini bentuk soalannya. Jika kamu lupa, tengok. Okay. Seterusnya, antara kehendak soalan bahagian C. Yang pertama, dalam soalan tu kehendak-kehendak soalannya ialah mungkin cara-cara atau mungkin juga langkah-langkah, faedah-faedah, kebaikan-kebaikan, faedah. Kamu ingat faedah ni sama je maksudnya dengan kebaikan. Sama juga maksudnya dengan manfaat. Jadi sama juga maksudnya dengan kepentingan, sama juga maksudnya dengan kelebihan. Jika ada perkataan-perkataan tu kamu dah tahu itu ialah faedah, itu ialah kebaikan. Okey, seterusnya ialah punca-punca ataupun sebab-sebab. Dan akhir sekali kesan-kesan. Bukanlah semua bentuk soalan ini, salah satu sahaja. Sama ada akan ditanyakan cara-cara ataupun sama ada ditanyakan tadi faedah berkebun, kan? Okey, kita teruskan bentuk soalan. Sama ada bahan grafik, diberi bahan grafik dan ada idea. Idea tu ada penyataan lah sikit. Ada bahan grafik, ada gambar. Yang bahasa mudahnya ialah gambar ataupun bahan grafik. Ada gambar, kemudian diberi penyataan, ada idea. Kemudian seterusnya sama ada bahan grafik saja. Tak ada idea. Tiada penyataan, ada bahan grafik saja. Jika tadi ada bahan grafik dan ada juga idea, penyataan. Kemudian bahan grafik sahaja. Dan yang ketiga, idea atau penyataan sahaja. Ini ialah tiga bentuk soalan. Bukanlah tiga-tiga tu sama ada, kan? Sama ada bahan grafik dan idea ataupun penyataan, ataupun bahan grafik sahaja, ataupun ada idea dan penyataan sahaja. Okey, kita tengok contoh. Ini ialah contoh soalan yang mengandungi bahan grafik dan diberikan juga sedikit idea bagi membantu murid-murid. Ini bentuk soalan bahan grafik dan idea yang cikgu sebut tadi. Ada bahan grafik, ada gambar dan juga ada penyataan diberikan. Contoh tu ada kat situ, kan? Ada gambar menunggang motosikal. Dan kemudian penyataannya ialah memakai topi keledar semasa menunggang atau membonceng motosikal. Diberikan idea dekat sini untuk membantu murid-murid. Jadi kamu perlu baca soalan betul-betul. Macam slot yang pertama cikgu ulang banyak kali. Baca betul-betul, baca soalan, baca arahan. Jangan buat ikut suka hati, kan? Kamu nak ambil markah, kan? Daripada situ. Jadi kita kena baca soalan dengan teliti. Teliti bahan grafik yang diberikan serta idea yang diberikan. Kemudian bina ayat. Dan bina ayat, kamu gabungkan ke semua ayat untuk menjadi satu apa? Ini soalan apa? Soalan pendapat, kan? Satu pendapat kamu. Okey, teruskan. Ini tadi soalan yang ada bahan grafik dan ada idea ataupun penyataan. Contoh soalan. Kemudian ini ialah contoh soalan yang ada bahan grafik saja. Ada gambar saja. Diberi gambar semata-mata. Maksudnya, kamu kena keluarkan idea berdasarkan gambar. Jadi biasakan diri, tanyakan. Kalau kamu ingat sesi yang slot ulang kaji cikgu yang tahun lepas punya, cikgu boleh tengok, kamu boleh tengok balik. Ada cikgu berikan sedikit tip tentang su dan
si. Su tu apa? Si tu apa? Susi, Susi, Suzy. Kamu ingat macam itulah kan? Okey. Ini contoh soalan yang ada gambar sahaja. Diberi gambar sahaja. Gambar menunggang motosikal, gambar memakai tali pinggang keledar dan gambar turun bas ikut barisan apa semua tu kan. Okey. Kemudian yang seterusnya ada idea atau penyataan sahaja. Tak ada gambar, tiada gambar diberikan. Ada penyataan sahaja. Diberi penyataan, diberi idea sahaja. Kan? Tengok, memakai topi keledar semasa menunggang atau membonceng motosikal. Memakai tali pinggang keledar semasa menaiki kereta. Beratur semasa menaiki dan menuruni bas. Apa-apa sahaja idea, gambar atau penyataan yang diberikan, itu ialah idea tersurat. Ingat su. Surat tersurat. Idea yang ada dalam gambar, idea yang ada dalam bahan grafik. Jadi kamu boleh senaraikan idea tersiratnya. Kan? Okey, kita tengok seterusnya. Ini pula contoh bahan grafik sama ada. Okey, contoh bahan grafik sama ada dalam bahan grafik tu diberikan dua gambar. Dua gambar, ada idea, dua gambar, dua idea ataupun tiga gambar, ada tiga idea terpulang. Kemudian ada, cikgu tak tekan, kan? Contoh bahan grafiknya, ada dua gambar dan ada dua idea. Atau ada tiga gambar, ada tiga idea, tiga gambar dan idea lah. Kemudian ataupun empat gambar dan empat idea. Maksudnya, nak nampak dengan lebih jelas, kita tengok slide yang seterusnya. Macam ni, kalau cikgu tulis sini, kamu pun tak faham. Okey, ini slide yang seterusnya. Dua gambar dan ada dua idea. Ada tajuk, cara-cara menjaga keselamatan semasa berbasikal. Ini ialah contoh soalan, dua gambar dan dua idea. Kan? Baca soalan, kena baca. Mesti baca dan kena tahu apakah kehendak soalan. Dan kamu kena tulis pendapat yang lengkap. Macam mana nak tulis pendapat yang lengkap? Kita tengok sama-sama. Okey, ini soalannya ialah cara-cara menjaga keselamatan semasa berbasikal. Tahu tak berbasikal tu apa? Kena tahulah berbasikal tu apa. Menjaga keselamatan. Apakah yang dimaksudkan dengan menjaga keselamatan ni? Okey, yang pertama diberikan gambarnya, bahan grafiknya ialah menunggang basikal di laluan basikal. Ada setengah tempat ada laluan basikalnya. Jadi kamu tahulah. Okey, kemudian yang seterusnya ialah memakai jaket pemantul cahaya. Tahu tak jaket pemantul cahaya? Lebih-lebih lagi pada waktu malam. Waktu gelap kan? Glow, kalau bahasa Inggerisnya, glow in the dark. Okey, baiklah. Kita dah tengoklah soalannya. Kita tengok sama-sama macam mana nak tulis jawapannya. Okey, cikgu kongsikan sedikit panduan. Jom kita lihat bagaimana. Kejap. Okey, ini ialah cadangan pendapat. Kamu sediakan isi tersurat dan tersirat. Tadi dalam gambar menunggang basikal di laluan basikal. Kenapa? Isi tersurat ni apa? Macam cikgu sebutkan tadi, isi tersurat ni boleh diperoleh dalam bahan grafik dan idea. Isi tersirat pula, isi tersirat ni nak mudahnya, nak senangnya kamu ingat macam ni. Kamu ingat begini. Sebab atau alasan bagi isi tersurat. Faham tak? Contoh, menunggang basikal di laluan basikal. Kenapa nak kena menunggang basikal di laluan basikal? Kan? Itu tersirat. Kamu tanya balik. Menunggang basikal di laluan basikal. Kenapa nak kena menunggang basikal di laluan basikal? Ikut suka nak menunggang basikal di jalan raya. Boleh tak? Jadi kamu akan dapat jawapan yang tersirat. Kemudian, memakai jaket pemantul cahaya. Kenapa nak kena pakai jaket pemantul cahaya? Ini lebih-lebih lagi pada waktu malam. Ada ayatnya. Lebih-lebih lagi pada waktu malam. Okey, supaya dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan raya yang lain. Nampak tak cikgu eja salah tu kan? Pengguna yang dekat. Salah. Sepatutnya jarakkan. Kamu jangan ulang kesilapan macam cikgu. Jangan buat kesilapan macam cikgu. Okey, dah dapat ideanya? Dia dapat tak isi tersurat dan isi tersirat? Cikgu rasa kamu dapat. Mestilah dapat kan? Okey, baiklah kita teruskan. Kita tengok lagi.
Okey, dah kamu sediakan jadual. Kalau tak sediakan tak ada masalah. Dekat soalan kamu tu tuliskan. Tersuratnya apa? Tersiratnya apa? Nanti nak buat jadual rasa macam buang masa. Kan? Masa tu sangat berharga. Jadi kena guna sebaik-baiknya. Bagaimana nak menulis pendapat? Ini ialah cadangan panduan menulis pendapat yang cikgu cuba kongsikan dengan kamu. Okey, yang pertama ada pendahuluan. Kan? Bagaimana nak tulis pendahuluannya? Pada pendapat saya, terdapat beberapa cara untuk apa tadi? Tengok balik tajuk, kan? Okey, kemudian yang pertama, idea 1 tersurat. Salah satu caranya ialah tengok balik yang tadi, gambar tadi, huraian 1 tersirat dengan cara ini. Kalau salah satu caranya ialah tadi yang dalam gambar, yang tersurat, yang dalam gambar, yang diberi penyataan tadi, kan? Kemudian dengan cara ini yang tersiratnya, kan? Supaya untuk mengelakkan kemalangan tadi, kan? Okey, kemudian idea 2 tersirat. Selain itu kita memakai apa? Pemantul, jaket pemantul cahaya. Terutama sekali pada waktu malam. Huraian tersiratnya dengan berbuat demikian apa? Tadi ada kan contohnya, kan? Nak tengok balik ke? Nak tengok semula? Tak perlu, nanti kamu ulang balik video ni, kan? Kamu boleh ulang banyak kali. Okey, kesimpulannya ini ialah penutup. Kesimpulannya kita mestilah ambil balik tajuk, kan? Supaya ataupun kamu gunakan kata hubung supaya, kerana, untuk, pada dan lain-lain. Mestilah yang bersesuaian. Kena bersesuaian lah. Okey. Kita tengokkan contoh jawapan lengkap. Okey, pada pendapat saya, terdapat beberapa cara untuk menjaga keselamatan semasa berbasikal. Okey, cikgu ambil balik tadi untuk menjaga keselamatan semasa berbasikal dalam tajuk. Salah satu caranya itu yang kamu kena ingat. Ialah kita mesti menunggang basikal di laluan basikal. Ini di mana cikgu ambil? Dalam idea ataupun penyataan yang diberikan tadi. Dengan cara ini kita dapat mengelakkan kemalangan jalan raya. Ini ialah isi tersirat. Kan? Kenapa nak kena tunggang basikal dekat laluan basikal? Untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Okey, selain itu kita hendaklah memakai jaket pemantul cahaya, terutamanya pada waktu malam. Ini telah diberikan juga dalam bahan grafik tadi, idea ataupun penyataan yang diberikan dalam bahan grafik. Kemudian kenapa nak kena pakai jaket pemantul cahaya ni? Supaya tu tadi ni kita dapat dilihat oleh penunggang jalan raya yang lain, kan? Dengan berbuat demikian kita dapat dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Sebagai intihar, kamu tak perlulah guna sebagai intihar, kamu gunalah yang mudah saja. Kesimpulannya, kan? Justru, kan, kita mestilah menjaga keselamatan semasa berbasikal di jalan raya pada setiap masa. Ambil balik tajuk tadi, kan? Kemudian kamu tambah sikit. Kenapa nak kena jaga keselamatan semasa berbasikal? Supaya kita sentiasa selamat, kan? Okey. Boleh? Setakat ni boleh? Boleh, kan? Okey, ini pula cikgu ada lagi satu contoh. Yang ni yang sering cikgu gunakan. Asalnya yang ini lagi mudah, kan? Jika contoh tadi cikgu asingkan dalam ayat yang berbeza, isi tersurat dengan isi tersirat. Contoh ini cikgu gabungkan idea tersurat tadi dan idea tersirat. Okey, cuba tengok slide cikgu. Ini bukan bina 6 ayat lah. Ini 4. Tadi cikgu copy, kan? Salin sahaja yang daripada slide sebelumnya. Inilah kesilapannya. Okey, yang pertama, pendahuluan. Pada pendapat saya, terdapat beberapa cara untuk tengok balik tajuk tadi. Kemudian idea 1. Cikgu gabungkan tersurat dan tersiratnya. Antaranya ialah apa tadi? Kita mestilah apa tadi? Menunggang basikal di laluan, kan? Di laluan basikal, kan? Supaya ataupun untuk mengelakkan kemalangan. Sama juga dengan idea 2. Kita gunakan penanda wacana. Sebab itu ini penanda wacana, kalau kamu ingat lagi, kalau kamu masih ingat, sekiranya kamu mengikuti sesi ulang kaji cikgu yang tahun lepas punya, ada cikgu kongsikan idea-ideanya. Guna asdas, kan? Asdas penanda wacananya apa dia? Antaranya, kan? Selain itu, di samping itu, seterusnya, akhir sekali. Okey. Kemudian kesimpulannya sama jugalah macam yang tadi.
kesimpulannya kita mestilah ambil balik tajuk supaya apa. Rasanya yang ini lagi mudah. Okey, terpulang kepada kamu yang mana kamu rasakan mudah dan sesuai untuk kamu guna semasa menjawab soalan. Kamu mulakan daripada sekarang. Mesti kerap membuat latihan. Mesti kerap guna. Tak kisahlah nak guna dalam kelas, nak guna semasa latih tubi. Jadi tapi kena buat selalu supaya kamu ingat. Bila kita guna selalu, kita sering guna, kita selalu guna, memang kita akan ingat. Okey. Ini contoh jawapannya. Pada pendapat saya, terdapat beberapa cara untuk menjaga keselamatan semasa berbasikal. Nampak tak cikgu ambil daripada tajuk dalam bahan grafik yang diberikan. Antaranya ialah kita mestilah menunggang basikal di laluan basikal agar dapat mengelakkan kemalangan jalan raya. Cikgu gabungkan sekali isi yang ada diberikan dalam penyataan ataupun idea yang telah diberikan dalam bahan grafik. Cikgu gabungkan yang tersurat tadi dan tersirat. Kan? Nampak lebih mudah kan? Okey. Selain itu, kita hendaklah memakai jaket pemantul cahaya terutamanya pada waktu malam supaya tak ada koma lah. Jangan ikut macam cikgu dah salah ni. Supaya tiada koma kat situ. Supaya kita tidak dapat dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Tak nak bagi. Okey. Supaya kita dapat dilihat. Cikgu sebut kita tidak dapat dah salah. Kita dapat dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Kena pakai jaket. Sebab apa pakai jaket tadi? Sebab jaket pemantul cahaya tadi supaya orang mudah lihat kita. Pengguna jalan raya yang lain dapat lihat kita dengan mudah. Ni kadang-kadang dah lah menunggang motosikal pakai baju hitam waktu malam pula. Mana nak nampak kan dengan lampu breknya tak berfungsi. Kamu jangan buat macam tu. Okey, baiklah. Kesimpulannya kita mestilah menjaga keselamatan semasa berbasikal. Ini tajuk. Yang tajuk tadi ambil kan di jalan raya pada setiap masa. Sangat mudah. Kalau kamu gunakan macam ni, insya-Allah kamu boleh menjawab dengan baik. Baiklah. Seperti slot pertama, cikgu sebut. Seperti slot pertama, cikgu kongsikan QR code. Kamu boleh mengimbas QR code ini untuk cuba menjawab soalan yang telah cikgu sediakan dalam Padlet. Selamat mencuba. Cikgu rasa Alhamdulillah selesai sudah sesi ulang kaji kita pada hari ini. Kan cikgu slot hari ini sangat pendek. Kalau kamu tak faham apa-apa, kamu boleh ulang lagi. Kan rakaman ni, kamu tengok banyak kali rakaman ni supaya kamu lebih faham. Kalau rasa macam cikgu cakap laju sangat, kamu ulang banyak kali. Tengok banyak kali. Sebab tu cikgu kata, ingat cikgu Suzy, ingat tuition pintar Mada. Ataupun ingat tuition pintar Mada, ingat cikgu Suzy. Yang mana satu kamu nak? Ingat tuition pintar Mada, ingat cikgu Suzy lah. Okey. Cikgu harap kamu dapat serba sedikit manfaat, kan? Kelebihan, kebaikan, faedah daripada perkongsian pada hari ini. Bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insya-Allah.